Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Irfan bin Azlan dan pada hari ini saya akan membentangkan topik tentang perspektif komuniti terhadap LGBT. Mungkin ada antara kita yang tidak mengetahui apa itu LGBT, tapi mustahil sebenarnya untuk kita tidak mengetahui pada masa kini apa itu LGBT. Tapi mari sini saya bentangkan apa itu maksud LGBT. LGBT adalah singkatan akronim bagi satu kumpulan yang tidak mengetahui akan identiti mereka sendiri, iaitu stands for lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Pada mulanya mereka bermula dengan LGBT, tapi sekarang mereka mempunyai banyak nama dan LGBT seperti lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, plus dan banyak lagi sebenarnya, sebab mereka menyangkakan bahawa diri mereka adalah bukan seperti mana jantina mereka yang diperlihatkan. Jadi mari kita rungkaikan latar belakang kajian terhadap topik ini. Jadi pada pandangan terhadap LGBT dalam Islam, saat ini mencerminkan kompleksiti budaya, agama dan individu. Sejujurnya Islam memang menganggap perlakuan ini sebagai dosa besar dan berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis, seperti mana yang kita mengetahui akan kaum-kaum Nabi Lut yang telah pun diseksa pada zaman Nabi Lut. Namun pada masa kini ada juga beberapa komuniti Islam yang tidak mengakui akan kebesaran salah ini. Mereka beranggapan bahawa setiap individu mempunyai variasi dan pengaruh serta pengalaman peribadi yang tersendiri serta faktor budaya memainkan peranan dalam membentuk pandangan terhadap LGBT dalam Islam. Mereka mengatakan bahawa mungkin seandainya mereka masih lagi baik dan juga menjalankan ajaran Islam, selagi itu ianya tidak bersalah. Perdebatan masih lagi berlangsung dan berlanjutan sepanjang masa berlalu, tetapi kita mengetahui bahawa dalam Islam ianya adalah tetap haram dan juga berdosa besar. Jadi itu adalah latar belakang kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk pertama sekalinya untuk mengenal pasti pandangan komuniti terhadap golongan LGBT yang semakin berleluasa. Samping itu ada juga objektif kajiannya untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menyokong komuniti LGBT ini. Selain itu, untuk mengenal pasti mengapa mereka menolak kaum LGBT ini. Jadi sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaifan Hakim bin Ramli. Saya akan membentangkan tentang isi dan huraian dalam kajian persepsi masyarakat terhadap LGBT. Pertama adalah konflik kekeliruan identiti diri dan kecenderungan orientasi seksual berbanding jantina biologi. Gender Identity Disorder iaitu GID adalah kecelaruan gender akibat perasaan tidak selesa pada anatomi seksual diri sendiri. Orientasi seksual, wujud perasaan dalam diri yang mendorong individu melakukan hubungan seksual dengan individu lain berdasarkan kecenderungan naluri, sama ada berdasarkan gender yang serupa dengan diri maupun bertentangan dengan fitrah kejadiannya. Yang kedua adalah kepincangan sistem sokongan dan masyarakat, iaitu sistem sokongan kekeluargaan prihatin, sistem sokongan padu masyarakat, pengaruh influencer dan Insta-famous LGBT, etika dan pengaruh kurang wajar usahawan LGBT, peranan majikan dan warga kerja. Yang ketiga adalah lingkungan pengaruh pergaulan rakan sebaya sejenis. Pengaruh rakan sejenis.
remaja bersifat sensitif, mudah terpengaruh dan berkeinginan tinggi mencuba perkara baru. Keterlibatan remaja ke lembah LGBT akibat dari pengaruh rakan sebaya boleh bermula dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Impak media sosial juga mempengaruhi lingkungan pengaruh pergaulan rakan sebaya. Media sosial berfungsi besar mempengaruhi pemikiran remaja, terutama melalui pelbagai aplikasi seperti Facebook, Twitter dan Instagram yang mendedahkan konten budaya seks songsang terutama dari negara barat. Sekian itu saja pembentangan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazim bin Hashim. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan perspektif komuniti terhadap LGBT. Tentang LGBT, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, bermaksud dan Nabi Lut Nabi Lut yakni juga kami utuskan, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, patukah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Baik, tentang surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 ni, dalam ayat 80, dia tidak disebutkan nama kaumnya kerana membahas keburukan kaum tersebut. Ini menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah yang memberikan perhatian khusus terhadap lafaz liqaumihi, iaitu kepada kaumnya. So ayat tu tak sebut pun nama kaum yang buat maksiat, buat perbuatan songsang LGBT ni. Tak sebut pun nama kaum Lut. Yang ni menurut Quraisy Shihab menjadi dasar bahawa tiap-tiap bicara keburukan tidak perlu menyebut nama pelaku, cuma membicarakan perbuatan. Dan ayat 21 pula diperjelas pelaku kaum Nabi Lut yang dikatakan sebagai buatan keji, dan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Dan lafaz latatuna menjadi penegas bahawa mereka benar-benar melampaui batas. Ya, mereka ada nafsu, mereka suka sama lelaki sama lelaki. Ya, so apa yang kita boleh belajar dari ayat ni adalah kaum Nabi Lut mereka melanggar apa yang diajar oleh kaum Nabi Lut ni melanggar apa yang diajar oleh Nabi Lut, ingkar perintah Allah, buat perbuatan songsang, hubungan sejenis antara gender, ya, antara jantina, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dan ya, mereka memang mendapat balasan yang paling dahsyat oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Jadi, sekian dari saya teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Seterusnya, saya Fadlin Sakinah ingin meneruskan pembentangan tentang isu perspektif komuniti terhadap LGBT. Saya ingin membentangkan hadis yang berkaitan dengan isu ini. Jadi, hadis yang pertama adalah daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tidaklah seseorang wanita itu menikmati hubungan dengan seorang wanita lain kecuali mereka berzina, dan tidaklah seorang lelaki menikmati hubungan dengan seorang lelaki lain kecuali mereka juga berzina. Jadi kita dapat mengambil iktibar daripada hadis ini, iaitu hubungan sesama jenis ni adalah hubungan yang haram. Malah bukan setakat mendatangkan dosa, tapi mendatangkan banyak juga keburukan, sepertinya mendatangkan penyakit
macam AIDS, HIV, sifilis dan sebagainya. Hadis yang seterusnya adalah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang, dan orang yang datang kepada lelaki ataupun homoseks. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4 jenis kaum ni termasuklah dalam golongan LGBT yang di mana sudah dinyatakan oleh dalam hadis ini akan dilaknat oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia perlulah menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan ataupun mendekatkan diri kita dengan zina ataupun mendekatkan diri kita dengan golongan LGBT ini, kerana sedikit sebanyak kehidupan ataupun cara mereka bergaul akan mempengaruhi hidup kita. Jadi daripada kita ni dalam keadaan yang betul, mana tahu apabila bergaul dengan mereka, kita mungkin akan terjerumus dengan apa yang mereka sedang lakukan. Jadi kita seharusnya mencegah kemungkaran walaupun dengan selemah-lemah iman, iaitu mencegah kemungkaran dengan hati. Tetapi sebaiknya jika kita mampu, cegahlah menggunakan kuasa. Sekian saja pada kumpulan kami. Terima kasih.